Dengan visi mendaulatkan syiar Islam dan misi memperkasakan ummah selaras dengan hukum syarak, Majlis Agama Islam Selangor atau MAIS terus memacu kejayaan dan berdiri megah di negeri Selangor. MAIS memperkukuhkan iltizam untuk terus memperkasa Islam di bumi merah kuning ini selaras dengan arus kemodenan. Menurut Seksyen 5-1 Enactment Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor 2003, MAIS merupakan sebuah pertubuhan perbadanan. Pada 1 Mac 2005, Pentadbiran Bahagian Pengurusan Baitul Mal (BPB) telah dipindahkan dari Jabatan Agama Islam Selangor iaitu JAIS ke MAIS. Ini bersesuaian dengan peruntukan Seksyen 81-3 Enactment Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor 2003 yang menyatakan bahawa MAIS berkuasa untuk mentadbir dan berhak kepada semua wang dan harta yang dimiliki Baitul Mal. Seksyen 3 Enactment Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor 2003 menjelaskan tiada apa-apa jua yang terkandung dalam enactment ini boleh mengurang atau menyentuh hak-hak dan kuasa-kuasa Duli Yang Maha Mulia Sultan sebagai Ketua Agama Islam di dalam negeri Selangor sebagaimana yang ditetapkan dan dinyatakan dalam Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Selangor 1959. Selain itu, di bawah Seksyen 7-1 Enactment Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor 2003, MAIS hendaklah menjadi kewajipan majlis untuk menggalak, mendorong, membantu dan mengusahakan kemajuan dan kesejahteraan ekonomi dan sosial orang Islam di dalam negeri Selangor selaras dengan hukum syarak. MAIS hendaklah membantu dan menasihati Duli Yang Maha Mulia Sultan berkenaan dengan semua perkara yang berhubung dengan agama Islam di dalam negeri Selangor, kecuali perkara-perkara hukum syarak dan yang berhubung dengan pentadbiran keadilan, dan dalam semua perkara sedemikian hendaklah menjadi pihak berkuasa utama di dalam negeri Selangor selepas Duli Yang Maha Mulia Sultan, kecuali jika diperuntukkan selainnya dalam enactment ini. Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mempunyai kuasa mutlak untuk melantik ahli MAIS di bawah Seksyen 11-2 Enactment Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor. Di bawah Carta Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam Negeri Selangor, Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mempunyai kedudukan tertinggi diikuti Jabatan Kehakiman Syariah Selangor, Jabatan Mufti Selangor dan Majlis Agama Islam Selangor sendiri. MAIS menjalankan beberapa perkhidmatan utama kepada umat Islam di negeri ini, antaranya perkhidmatan menguruskan harta Baitul Mal, pengurusan pemulihan Al-Riqab, pentadbiran mu'alaf, perkhidmatan sewaan, bantuan guaman syari'i dan perpustakaan wakaf. Dalam menguruskan harta Baitul Mal, MAIS juga berfungsi dalam mempromosikan produk perkhidmatan Baitul Mal termasuk pengurusan wasiat, hibah, wang tidak patuh syariah, wang orang berhutang, harta luqatah, faraid serta membekalkan hikmat nasihat pengurusan harta pusaka. Selain itu, Baitul Mal MAIS turut menjalankan urusan permohonan pungutan khairat atau derma dalam negeri Selangor. MAIS juga memainkan peranan dan tanggungjawab dalam menguruskan pengislaman mana-mana individu yang memeluk Islam termasuk pendaftaran individu terbabit. Menjadi satu tugas dalam memastikan asnaf Al-Riqab di negeri Selangor mendapat bimbingan, MAIS turut memainkan peranan dalam menguruskan pemulihan asnaf Al-Riqab, antaranya menyelaras dan menyelia aktiviti rumah kebajikan dan pelindungan di negeri Selangor, mengurus perkhidmatan bimbingan dan kaunseling kepada individu dan kumpulan Islam yang memerlukan pemulihan akidah, serta mengurus perkhidmatan pelindungan, pemulihan kaunseling kepada kumpulan wanita dan gadis yang terlibat dalam gejala sosial. MAIS juga ada menawarkan penyewaan aset dan hartanah milik MAIS kepada mana-mana pihak yang berminat, antaranya tanah, rumah kediaman, lot-lot kedai dan pejabat milik MAIS. MAIS juga menyediakan perkhidmatan guaman syari'i kepada umat Islam di negeri ini bagi kes-kes yang melibatkan perundangan keluarga untuk golongan yang berkelayakan. Turut sama memacu tanggungjawab bersama MAIS adalah Jabatan Hal Ehwal Islam di Selangor, iaitu Jabatan Agama Islam Negeri Selangor, Jabatan Mufti Negeri Selangor, Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Selangor dan Jabatan Pendakwaan Syariah Selangor. Bagi memastikan kemajuan dan kesejahteraan ekonomi dan sosial umat Islam di dalam negeri Selangor terus dipacu dengan baik,
MAIS turut mempunyai anak syarikat dan agensi di bawah MAIS, iaitu Lembaga Zakat Selangor, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, Perbadanan Wakaf Selangor, Bakti Suci Holdings Sendirian Berhad, Teraju Ekonomi Asnaf dan Yayasan Islam Darul Ihsan. MAIS telah menjadi pusat rujukan pelbagai organisasi, institusi pengajian tinggi, pusat akademik dalam mendapat nasihat dan perkongsian bersama MAIS. Buat pertama kalinya, MAIS juga berjaya membangunkan pelan strategik MAIS 5 tahun merangkumi semua jabatan hal ehwal Islam, agensi dan anak syarikat. Selain itu, MAIS juga telah meraih pelbagai pencapaian yang membanggakan. Antaranya adalah memperolehi persijilan sistem pengurusan kualiti berasaskan syariah MS 1900 2014 pada tahun 2017 daripada SIRIM QAS International Sendirian Berhad. Pada 6 Jun 2008, MAIS telah berjaya memperolehi persijilan MS ISO 9001-2000. Pada 8 Oktober 2009 pula, MAIS berjaya menaik taraf kepada versi MS ISO 9001-2008 sehingga tahun 2017. Pada tahun 2019, MAIS berjaya pula menaik taraf persijilan MS ISO kepada versi baru MS ISO 9001-2015. Selain itu, MAIS juga telah berjaya mendapat pengiktirafan di Kumpulan Inovatif dan Kreatif KIK melalui sistem wasiat secara atas talian di www.wasiat.com.my. Pingat Emas Mini Convention Team Excellent MPC Wilayah Tengah 2017. Pingat Emas Convention Team Excellence MPC Kebangsaan 2017 dan Accountability Index. Bagi tempoh 10 tahun ini, MAIS terus mengekalkan penarafan sijil bersih ke atas penyata kewangan MAIS 2009-2018. Sejajar visi MAIS dengan 5 teras utama iaitu pengukuhan akidah, syariah dan akhlak, pembangunan sistem sosial Islam yang dinamik, pemantapan sumber ekonomi Islam, pemerkasaan urus takbir dan sistem penyampaian, dan pemerkasaan dasar dan perundangan Islam. MAIS akan terus mengorak langkah, memastikan kejayaan dan berdiri megah negeri Selangor. MAIS menjunjung amanah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, pertamanya marilah kita mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diketemukan lagi dalam siri FB Live MAIS pada kali ini, iaitu dalam kempen sedekah anak yatim. Dalam kempen sedekah anak yatim yang ditaja ataupun yang dikendalikan oleh MAIS
Mudah-mudahan dalam kupasan kita pada minggu ini dan juga minggu-minggu seterusnya, kita dapat mendapat manfaat daripada perkongsian bersama untuk kita melihat apakah dia kelebihan dan juga isu-isu serta dalam peluang bulan Ramadan ini, bagaimana kita boleh meningkatkan amalan kita untuk sama-sama kita mengambil peluang yang ada pada bulan Ramadan ini, tuan-tuan. Jadi pada peringkat awal tadi saya dah sebut tentang ayat Al-Quran yang menyentuh tentang bulan Ramadan. Jadi bulan yang setahun sekali aja ada kat kita ni. Setahun sekali aja. Iaitu dalam tempoh sebulan ini. Maka ambillah peluang ni sebaik yang mungkin untuk kita beramal. Untuk kita meningkatkan amalan kita. Fastabiqul khairat. Untuk kita berlumba-lumba mencari kebajikan. Dan salah satu daripada peluang tersebut yang kita boleh laksanakan pada bulan Ramadan ini adalah kita bersedekah. Kita bersedekah kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bersempena dengan itu juga, maka pihak MAIS ada melaksanakan kempen sedekah anak yatim. Dalam sedekah anak yatim lagi, tuan-tuan. Jadi ambil peluang ini untuk sama-sama kita menggandakan amalan kita pada bulan Ramadan ini, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala serta sedang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, apabila kita cerita tentang sedekah ni banyak persepsi, tuan-tuan. Banyak persepsi. Ustaz, nak sedekah ni ustaz, nanti lalu tunggu jadi kaya. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sedang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak sedekah ni kalau tunggu kaya ni, tak tahu bila kita boleh sedekah. Ya. Tak tahu bila kita nak sedekah. Hari ni kita dapat gaji, lepas tu kita gunakan, dah turun dah gajinya. Dah susut dah gajinya. Jadi bila nak sedekah, takkan nak tunggu kaya. Ya? Jadi menjawab kepada persoalan tersebut, kita kena ingatlah bahawasanya, kalau nak bersedekah ni tuan-tuan, jangan tunggu kaya. Jangan tunggu kaya. Dan anggaplah sebahagian daripada sedekah yang kita sedekahkan ini, inilah yang kita nak bawa nanti apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu. Jadi rata-rata kalau kita tengok, ustaz, duit tak adalah. Ikut kemampuan. Ikut kemampuan. Mana kalau kita nak sedekah, jangan tunggu kaya, sedekahlah ikut kemampuan. Kerana apa, tuan-tuan? Walaupun sedikit, walaupun banyak, maka semua harta yang kita sedekahkan itulah kita punya bekalan apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut kepada kita, iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin. Apabila matinya seorang anak Adam, maka terputuslah amalannya melainkan 3 perkara. Apa dia? Yang pertama, sadaqatin jariyatin. Sedekah jariah. Au ilmin yuntafa'u bih. Ataupun ilmu yang memberi manfaat. Au waladin solihin yad'una. Ataupun anak yang soleh yang mendoakan kedua bapa. Jadi, sidang penonton yang dimati Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama tu kita kejar tu, sadaqatin jariah. Sedekah jariah. Jadi sedekah jariah ni, walaupun kita banyak, walaupun kita bagi sedikit, tetap dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Akan dinilai walaupun sedikit, walaupun sebesar zarah sekalipun, tetap akan nilai. Sebagai perumpamaanlah, kalau orang tu bekerja, gaji dia 10,000. Dengan kawan kita yang bekerja tu pula, gaji dia 1,000. Seorang bersedekah kemampuan dia RM100. Seorang bersedekah kemampuan dia RM1. Lebih kurang sama kan? Maknanya walaupun RM1, tapi nilaian dia di sisi yang gaji dia RM1,000 tetap besar. Walaupun RM100, tetapi nilaian bagi orang yang gaji RM10,000, maka pada dia sama juga macam orang yang dapat gaji RM1, dapat gaji RM1,000, tapi dia bersedekah RM1. Ya? Nak cakap kepada kita, ikut kemampuan kita, tuan-tuan. Ikut kemampuan kita. Jangan nak tiru orang yang kaya tu untuk bersedekah RM100. Wah, kita pun nak ikut RM100. Habis nanti balik nak bagi makan anak-anak macam mana? Ya? Ikut kemampuan kita. Jadi jangan tunggu kaya. Syujah jangan tunggu kaya. Ya? Kemudian, yang kedua, bila kita nak bersedekah kan, kadang-kadang masalah orang tu. Ustaz, saya nak bersedekah ni ustaz, tapi
saya takutlah nanti kalau sedekah duit saya makin kurang ni. Dia takut untuk jatuh miskin. Jatuh apa-apa. Orang yang bersedekah ni, bila nak bersedekah dia berkira-kira, aku bersedekah ni aku ada RM500 ni. Kan nanti aku bagi dah kurang dah. Nak beli macam-macam ni. Jadi tuan-tuan, kalau nak bersedekah jangan berkira, jangan takut miskin tuan-tuan. Kerana apa? Ingat, janji Allah itu pasti benar. Janji Rasulullah itu pasti benar. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan kepada kita di dalam surah As-Saba, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu." Dan apa sahaja yang kita nafkahkan, apa sahaja yang kita sedekahkan, pasti Allah akan ganti. Jadi nak nyatakan kepada kita, duit yang kita sedekahkan, duit yang kita beri kepada orang yang memerlukan, pasti akan diganti. Yakin tak yakin aja kita. Percaya tak percaya je. Itu antara isu kadang-kadang orang nak bersedekah ni takut miskin, tunggu kaya dan sebagainya. Ya. Jadi lagi satu, kita ingat bahawasanya Rasulullah SAW juga ada sebut kepada kita, dan harta yang disedekahkan itu juga tidak berkurangan. Percayalah tuan-tuan, kalau harta yang disedekahkan tak berkurangan, pastinya akan ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan khawatir, jangan risau. Kemudian dalam perkara yang bersedekah, kadang-kadang apabila kita nak bersedekah, apabila kita galakkan kawan-kawan kita sedekah, "Ustaz, saya nak sedekah ni, tapi saya tak nak tunjuk-tunjuk macam si Fulan bin si Fulan, macam orang tu buat mock-up check, sedekah tunjuk depan-depan khalayak ramai dan sebagainya." Tunggu tuan-tuan, ada sebabnya. Kalau kita bersedekah kerana kita nak riak, kerana kita nak menunjuk-nunjuk, itu memang tak boleh. Tetapi kalau matlamat kita bersedekah tadi untuk memberi galakkan kepada kawan-kawan kita yang lain yang tengok, untuk memberikan motivasi kepada kawan-kawan kita yang lain untuk turut bersedekah, maka itu dibolehkan. Ya. Jadi dalam kes ni, janganlah niat kita nak tunjuk-tunjuk. Ambil mock-up check, okey, dengan ini saya sedekahkan sebanyak 50,000 kepada Majlis Agama Islam Selangor untuk anak yatim dan sebagainya. Niat kita adalah untuk memberi galakkan orang yang lain juga untuk bersedekah. InsyaAllah dapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yakin. Jangan kita pula tunjuk, aku bersedekah ni. Tengok, aku seorang je yang sedekahkan 50,000. Yang lain tu mana perginya? Jangan. Itu dah kira riak. Kesian. Kalau dikira riak, maka hilang pahala sedekah kita. Sia-sia je tuan-tuan ya. Okey. Dan satu lagi perkara yang berlaku juga dalam masyarakat kita ni, apabila kita melaksanakan sesuatu perkara, apabila kita melaksanakan sesuatu kebaikan, dia nak nampak balasan tu kalau boleh segera. Itu satu stigma juga dalam masyarakat kita. Ya. Ustaz kata bila kita sedekah ni, harta yang kita sedekahkan tu akan ditukar ataupun diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sedekah dah banyak Ustaz, tak ada apa-apa pun. Tengok tuan-tuan. Ya. Allah kalau nak tunjukkan kepada kita ganjaran pahala bagi orang yang memberi, bagi orang yang menginfakkan ataupun bersedekah ni tuan-tuan, bila dia sedekah je, keluar je terus dapat bonusnya tuan-tuan, berduyun-duyun orang sedekah. Tak cukup tangan. Tapi itu semua untuk menguji kepada kita, siapa di antara kita yang lebih baik amalannya. Ini semua akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala menepati keperluan kita. Contohnya, apabila kita bersedekah, tak nampak ganjarannya. Jangan tengok di sudut barokahnya, jangan tengok di sudut ganjaran yang Allah berikan kepada kita, balasan yang Allah berikan kepada kita dalam satu perspektif sahaja. Bagaimana dengan nikmat kesihatan yang Allah berikan kepada kita? Mungkin disebabkan sedekah tersebut, maka kita dijauhkan daripada penyakit. Fikir tentang perkara yang positif tersebut, insya-Allah kita tak fikir dah lagi nak bersedekah ni, nak bertangguh-tangguh, tak fikir. Dan ganjaran ni ataupun pahala ni, balasannya tak semestinya dalam bentuk yang segera. Hari ini sedekah, besok terus dapat dia punya imbuhannya. Tak.
Allah bagi tepat pada masanya. Allah bagi tepat ikut keperluan kita. Ingat tu tuan-tuan. Ya, ingat tu sidang penonton yang diminta Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Maka melihat kepada masalah situasi ini, maka jangan berlengah ataupun jangan kita memikirkan orang kata masalah-masalah yang kita hadapi, yang kita mikirkan pula tak nampak pun ganjarannya dan sebagainya untuk kita melaksanakan amalan kebaikan. Fastabiqul khairat. Berlumba-lumbalah kita mengejar kebajikan. Mudah-mudahan di sana nanti maka kita lebih ringan kita punya tangan, kita punya amalan tadi untuk melaksanakan kebaikan tadi. Ya. Dan ada juga dalam keadaan situasi orang yang terdesak, orang yang kesempitan ruang, ada orang yang mengambil peluang. Ini kena berhati-hati tuan. Di luar ada banyak kadang-kadang kita tengok ustaz ada kutipan derma daripada Mahat Fiz dan sebagainya. Maka kena tengok kesahihannya. Elok perkara-perkara seumpama ini, permasalahan seumpama ini dirujuk kepada pihak berkuasa agar tiada perkara-perkara yang di luar ataupun hidden di sebalik perkara tersebut berlaku. Ada penipuan, ada penyalahgunaan dan sebagainya. Bukan apa tuan-tuan, sebagai berjaga-jaga. Dan kita nak pastikan sedekah kita mengalir tepat pada tempatnya dan juga tepat pada waktunya, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, apabila melihat kepada situasi tersebut, maka kita tengok apakah dia kesan kepada kita jika kita tidak bersedekah. Contoh kan, kenapa kita nak melengah-lengahkan sedekah lagi? Ada tak kesannya? Maka di sana kita melihat bahawasanya kalau kita sayang kepada harta kita, sampai kita sayang nak bersedekah tuan-tuan, ingat satu pesanan Rasulullah kepada kita. Rasulullah sebut apa? Penyakit yang menimpa kepada umat-umat terdahulu berlaku juga kepada kita. Apa dia penyakit apa? Penyakit wahan. Tu kesannya. Apa dia penyakit wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cintakan dunia, takutkan mati. Jangan sampai penyakit ini menjadi ataupun menimpa kita, jadi kita cintakan dunia sampai kita nak bersedekah pun kita berkira walaupun sepusin. Daripada darjah 6 sampai tingkatan 6 sampai masuk 6 atas, tingkatan 6 jugalah tu kan. Sampai kita bekerja tak bertambah-tambah. 60 sen masuk RM1, nak bagi RM10 tu sayang rasa. Jangan sampai ke peringkat tu tuan-tuan. Kalau sampai ke peringkat tu, tanda-tanda tu dah ada. Tanda-tanda apa? Hubud dunia wa karahiyatul maut. Cintakan dunia dan takutkan mati. Tuan-tuan. Kita kalau boleh elakkan perkara tersebut. Sebab ini memang dinyatakan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Untuk kita elakkan, jangan penyakit umat terdahulu menimpa kita tuan-tuan. Menimpa kita. Sampai kita nak bersedekah pun kita berkira sangat ataupun kita payah. Kemudian, apabila kita tidak bersedekah tuan-tuan, ingat, kita apabila kita tak ada besok, kita nak berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang nak kita bawa apabila kita telah mati? Apa yang nak kita bawa apabila kita telah meninggal dunia berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan? Sudah pastinya yang kita nak bawa ni amalan kita. Yang kita nak bawa ni amalan kita. Jadi, dalam banyak-banyak duit yang kita terima tu, portion berapa peratus yang kita nak bawa untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bekalan kita nak bawa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena persiapkan. Jadi orang yang tidak bersedekah, orang yang sayang untuk bersedekah, maka bekalan-bekalan ni pun tidak dapat disediakan dengan baik ataupun kurang bekalan apabila nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apabila kita mati, maka ada beberapa perkara yang ikut kita ke kubur. Antaranya saudara mara ikut kita ke kubur. Kemudian harta benda kita ikut kita ke kubur. Kereta mewahnya dengan orang kata lagi Porsche, Ferrari dan sebagainya ikut ke kubur, mengiringi kita ke kubur. Dan yang ketiga, amalan kita ni mengiringi kita ke kubur juga. Kemudian dua yang akan balik, satu yang ketinggal ni. Dua balik apa? Saudara mara kita akan balik, dia tak tunggu kita tuan-tuan sampai malam. Kemudian harta benda kita juga akan balik, dia tak tunggu kita sampai malam. Serta amalan kita lah yang akan mengiringi kita dan akan kekal
akan kekal bersama kita di kubur besok. Jadi tuan-tuan, kita persiapkanlah bekalan kita untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita bawa bekalan akhirat kita, iaitu amalan sedekah kita itu. Amalan sedekah kita. InsyaAllah, kalau kita mempersiapkan dengan amalan sedekah kita, inilah duit yang kita terima, gaji yang kita terima, yang kita bawa bertemu dengan Allah. Dalam RM1,000, RM500 mungkin gaji tukang kebun. Lagi RM200 mungkin ini adalah imbuhan untuk penjual sayur. Kita beli sayur, keperluan makanan kita. Lepas tu RM300 ni contoh RM200 lagi adalah mungkin keperluan kita balik tayar rosak. Itu mekanik punya hasil. Jadi yang mana yang nak kita bawa? Yang 100 tadi, yang balance tadi itu yang kita sedekahkan ke masjid, ke tabung anak yatim. Inilah yang kita akan bawa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Itu dia baru jadi hasil kepada kita yang akan kita bawa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sidang penonton sekalian, ya. Jadi perkara lagi yang apabila kita kita tidak melaksanakan sedekah yang menjadi masalah ataupun yang menjadi wabak penyakit di kalangan masyarakat lagi, apa dia tuan-tuan? Dia akan menjadikan diri kita ni sebagai orang yang tamak dan lalai dengan harta benda dunia. Tadi penyakit wahan. Ini lalai apa? Sebab ingat tentang perkara harta, kekayaan ataupun gaji yang kita terima, duit yang kita terima, ada 2 soalan akan ditanya. Bukan 1 soalan aja. 2 soalan akan ditanya. Apa dia? Pertama, dari mana harta tu diperolehi? Sumbernya halal ke tak? Daripada sumber yang sah ke tak, itu daripada mana? Sumber haram ke sumber halal? Kemudian ke mana harta tersebut dibelanjakan? Yang tu. Jadi tuan-tuan, belanjakanlah harta yang kita perolehi itu daripada sumber yang halal, juga kepada perkara yang halal. Seterusnya kita belanjakan tersebut, kita juga dapat bahagiannya apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang itu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, sedang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dalam kita mempertingkatkan amalan kita pada bulan Ramadan, dalam kita mempertingkatkan kita punya jariah ataupun kita punya kebajikan pada bulan Ramadan ni, ada beberapa perkara yang kita mungkin kena plan pada bulan Ramadan ni. Kita kena rancang. Pertama sekali, kita plan sekurang-kurangnya dalam sehari ataupun dalam seminggu. Tapi takkan dalam seminggu ya. Kalau bukan bulan Ramadan ni pun, kita setiap minggu hari Jumaat, takkan dalam bulan Ramadan kita nak ambil peluang seminggu juga. Kalau boleh sehari tu, ada sebahagian daripada harta kita tu yang kita infakkan ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sedekahkan ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam bulan Ramadan ni juga ambil peluang untuk kita latih diri kita untuk menjadi orang yang pemurah. Pada bulan Ramadan ni latih diri kita untuk jadi orang yang pemurah. Kalau sebelum ni kita nak bagi RM5, kita berkira-kira, kalau boleh bagi RM5 tu jangan berkira sangatlah. Jangan berkira sangat. Untuk apa tuan-tuan? Bila kita bagi tu, kita rasa tak ada tersangkut dah. Aku bagi RM5 ni macam banyak je. Tak. Mula-mula tu mungkin perlu kepada latihan untuk kita ikhlaskan diri. Tetapi lama kelamaan tuan-tuan, insya-Allah kalau dah biasa RM1, mungkin lepas ni biasa RM5 pula. Mungkin lepas ni seminggu sekali pula RM10. Yang sebelum ni RM5, RM10. Latih diri dalam tarbiyah, dalam madrasah Ramadan ini untuk kita menjadi orang yang pemurah. Kerana apa tuan-tuan? Kerana Rasulullah juga antara orang yang sangat pemurah apabila bersedekah pada bulan Ramadan. Lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan tanpa mengira. Maka contoh teladan yang baik itu kita contohi, insya-Allah. Jadi banyak kalau nak cerita pasal ganjaran ataupun pasal pahala yang kelebihan-kelebihan sedekah pada bulan Ramadan ni, banyak hadis yang cerita pasal kelebihan-kelebihan sedekah pada bulan Ramadan ni tuan-tuan. Jadi untuk sebahagiannya kita merenunglah kembali apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala seumpama satu biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Bayangkan tuan-tuan,
1 tumbuh 7. Daripada 7 tadi menumbuh terkeluarnya ataupun menghasilkan 100 biji benih. Jadi 700. Kalau RM1 kita dapat RM700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah menggandakan lagi kepada ganjaran kepada mereka yang dikehendaki berdasarkan kepada amalan ataupun keikhlasan kita menyedekahkan harta tersebut. Maknanya tak semestinya 700, mungkin 1000, mungkin lebih daripada itu berdasarkan kepada ikhlasnya kita, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, di sini saya nak tarik, maka berlumba-lumbalah kita mengejar kebajikan. Kalau dalam hari bulan biasa pun Allah sebut 1 ganda 700, lagi-lagi ambil pada sempena bulan Ramadan Al-Mubarak yang penuh keberkatan ini untuk kita melipat gandakan lagi amalan kita. Mudah-mudahan peluang Ramadan yang ada kita tidak terlepas begitu saja untuk kita menggandakan amalan kita, tuan-tuan. Itu yang pertama. Ya. Yang seterusnya, sedekah ini juga disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu daripada golongan yang akan mendapat naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa? Orang yang bersedekah yang mana dia tangan kanannya memberi, tangan kirinya tidak mengetahuinya, tuan-tuan. Lalu siapa-siapa yang nak mendapat naungan arasy Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, maka biasakanlah, amalkanlah amalan sedekah ini. Ada 7 golongan. Sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang akan mendapat naungan arasy Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tak ada lagi perlindungan, tak ada lagi naungan melainkan hanya naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya, kalau nak sebut nanti kita pergi ke kuliah yang lain nanti ya. Salah satunya adalah orang yang bersedekah yang tangan kanan memberi, tangan kiri menyembunyikannya, ya. Jadi kalau macam tu nak cerita kepada kita, maka sorok-soroklah sedekah. Jangan kita riak. Jangan kita riak tunjuk cerita, Syafiq, aku dah sedekah ni. Tapi kalau niat tadi adalah untuk tujuan memberi galakan, tak ada masalah. Tapi kalau kita nak riak, kau tahu Azhari, Syafiq ni, aku bagi dah RM5 bersedekah. Aku bagi tahu dia RM5, dia senyap, dono je. Jangan. Niat kena betul. Niat kena betul ya. Jadi kena banyakkan sedekah, insya-Allah, tuan-tuan. Dan seterusnya, kelebihan orang yang bersedekah ini juga kebiasaannya, tuan-tuan. Orang yang sedekah ni, mereka ni akan diberikan kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana dia dapat mengubati penyakit. Ad-da'u mardatkum bis sadaqah. Ubatilah penyakit-penyakit kamu dengan sedekah. Kadang-kadang kita tengok apa kaitan sedekah dengan ubat ni, tuan-tuan. Kadang-kadang bila orang bersedekah ni, orang yang menerima dia rasa seronok, rasa syukur. Apa dia kata? Semoga Tuan berada dalam keadaan sehat, dimurahkan rezeki. Doa orang yang menerima, doa orang yang tidak berkemampuan, itu nampak remeh. Tetapi tuan-tuan, besar kesan dia kepada kita. Besar kesan dia kepada orang yang memberi. Mungkin asbab doanya kita murah rezeki. Mungkin asbab doanya kita dipermudahkan urusan kita. Asbab doanya kita diberikan kesihatan tubuh badan, anggota tubuh badan kita, tuan-tuan. Tu antara kelebihan-kelebihan sedekah juga. Selain daripada itu, tuan-tuan, saya teringat satu kisah. Satu kisah di mana pada setiap pagi ada seorang hamba Allah ni, dia akan menyediakan satu tabung. Tabung tu kat rumah, tuan-tuan. Bukan kat masjid, bukan kat sekolah, bukan kat madrasah. Tapi kat rumah. Tapi setiap pagi sebelum dia keluar, dia akan memasukkan sebahagian daripada duit dia ke dalam tabung tersebut. Kemudian tabung tersebut pada sampai waktunya, maka dia akan infakkan duit yang ditabungkan tadi tu, yang dalam tabung tadi, kepada orang yang memerlukan. Sebab apa? Dia nak menyahut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahawasanya setiap pagi ada 2 orang malaikat yang akan mendoakan kita, tuan-tuan, mendoakan kita bahawasanya dia kata, ya Allah, ya Tuanku, berikanlah orang yang menginfakkan harta ni ataupun orang yang memberi nafkah ni, orang yang menginfakkan harta ni sebagai balasan balik ataupun timbalan balik, ya. Jadi rentetan daripada tu, tuan-tuan, amalan tersebut, orang yang menyedekahkan hartanya ke jalan Allah Subhanahu wa taala ni, ingat hartanya akan dibalas balik.
Dan amalan orang tersebut tuan-tuan sebagai menyahut seruan hadis Nabi tadi, setiap pagi, berpagi-pagi dia sedekah. Berpagi-pagi dia sedekah. Kita ni tunggu jumpa masjid, tunggu jumpa surau, tunggu jumpa tabung baru sedekah. Tapi orang tadi berpagi-pagi dia bersedekah. Dan sedekah tersebut diberikan kepada orang yang memerlukan. Maka orang tersebut berada dalam, Allah Akbar, ceritanya sangat menarik dan sangat menyayat hati, sehingga kan dia orang suami atau orang yang meninggal tadi, dia tahu bahawasanya itulah salah satu amalan yang dia mati, mudah-mudahan dia mati dalam husnul khatimah, dan dia sangat seronok, senyum. Ya, Allah Akbar. Sikit, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang sidang penonton yang dinamati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ada satu apabila tiba bulan Ramadan ni, kita kadang dihidangkan dengan hadis Nabi, disebutkan dengan hadis Nabi yang menyatakan kepada kita antara salah satu daripada pintu syurga yang Allah sediakan kepada umat manusia ni, antaranya adalah babus sedekah. Pintu sedekah yang akan menyeru orang-orang yang melaksanakan sedekah ni, wahai orang-orang yang bersedekah, masuklah ke dalam syurga melalui pintu. Dia ada babu royan, dia ada babu sedekah, dan juga ada 4 pintu kalau tidak ya. Jadi nak cakap kepada kita tuan-tuan, marilah sama-sama kita orang kata ringankan tulang, sama-sama kita mengejar kebaikan, sama-sama kita berlumba-lumba untuk meningkatkan amalan kita pada bulan Ramadan. Lebih-lebih lagi Ramadan yang datang ni setahun sekali. Tahun depan tak tentu lagi kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang ya. Sehubungan dengan itu, sebelum akhirnya saya suka untuk melihat kepada satu kata-kata ulama, siapa? Abu Lais As-Samarkandi. Abu Lais As-Samarkandi, dia ada menyatakan kepada kita 10 kelebihan sedekah. Ada 10 kelebihan sedekah. Yang pertama, apa dia? Yang pertama, 10 kelebihan sedekah, 5 di dunia, 5 di akhirat. 5 di dunia, apa dia tuan-tuan? Yang pertama adalah sedekah itu membersihkan harta. InsyaAllah, bab membersihkan harta akan dikupas oleh sahabat kita, oleh penceramah yang lain dalam siri-siri yang akan datang. Jangan lupa, kita akan jumpa lagi nanti bersama dalam siri-siri yang akan datang. Seterusnya yang kedua, apa dia? Yang kedua kata Abu Lais As-Samarkandi, yang kedua, dia dapat membersihkan dosa kita tuan-tuan. Banyak kadang-kadang dosa yang sengaja, dosa yang kita tak perasan kita laksanakan. Lalu mudah-mudahan dengan sedekah yang kita laksanakan ini, dia dapat membersihkan dosa-dosa yang lalu yang kita telah laksanakan, yang kita telah lakukan ya. Sama ada sengaja ataupun tidak sengaja. Kalau dosa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, perbuatlah, bertaubatlah dan juga laksanakanlah kebaikan. So dosa sesama manusia, kita kena jumpa orang tersebut, minta ampun. Mudah-mudahan dosa kita dengan Allah dapat dibersihkan, dapat diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya amalan kita dapat ditingkatkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang ketiga kelebihan di dunia apa? Dia dapat menolak pelbagai bala dan juga penyakit. Sedekah dapat menolak pelbagai bala dan juga penyakit. Ini perkara yang sebagaimana yang saya sebutkan tadi, kita ubatilah penyakit kita dengan bersedekah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita daripada penyakit, menjauhkan kita daripada bala yang menimpa kita. Kita keluar masjid, kita bagi RM5, elok je kat depan kita tunggu, sementara orang depan tu nak keluar, kita dah tak sabar, rupanya kat depan tadi ada kereta laju. Kalau kita keluar tadi, kita accident. Itu antara perkara-perkara yang kita tak sangka, tapi Allah Subhanahu Wa Taala lebih mengetahui. Yang keempat, dia akan menggembirakan hati golongan fakir miskin. Ni kelebihan sedekah di dunia. Bukan fakir miskin, orang yang menerima pun dia akan sentiasa gembira dengan harta yang kita beri. Dan apabila kegembiraan tersebut dirasai, maka kita juga merasai kesan daripada doa-doa mereka tuan-tuan ya. Ya tu. Seterusnya,
untuk mendapat keberkatan dan juga murah rezeki. Maka siapa yang banyak bersedekah di dunia, dia murah rezekinya, tuan-tuan. Tadi awal pun saya dah sebut, Allah akan gantikan harta-harta yang kita sedekahkan. Allah gantikan apa yang kita keluarkan, infakkan, murah rezekinya. Yakinlah, cuma kadang-kadang kita ni payah nak yakin. Tu yang tadi isu you tu. Kalau boleh, dia bagi hari ni, besok nak nampak dah hasilnya. Janganlah orang main saham pun, kadang-kadang pulangan akan sampai lepas 6 bulan, lepas tahun. Ini lagi saham akhirat kita. Takkan kita nak makan kat dunia, kita bawa bekalan kita apabila bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu 5 kat dunia. Adapun 5 yang dekat akhirat, Abu Las As-Samarkandi menyatakan 5 yang ke akhirat apa? Yang pertama, dia mendapat naungan arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi. 7 golongan, salah satu daripada golongan yang mendapat naungan arasy Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang bersedekah dan menyembunyikan sedekahnya, tuan-tuan ya. Okey. Kemudian antara kelebihannya juga yang nombor 2 adalah diringankan hisab dia. Diringankan timbangan amalannya ya. Diringankan, dipermudahkan di perhitungan amalannya, tuan-tuan. Kita kalau boleh kita amalan kebaikan kita pada hari akhirat nanti melebihilah amalan kejahatan kita. Pada masa tersebut tak ada siapa yang boleh nak bagi, orang kata, extra amalan ni kepada orang lain. Tak, masing-masing dengan amalan sendiri. Jadi kita persiapkan diri kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, yang ketiga, dia akan menambahkan berat timbangan kebajikan kita. Di akhirat kelak, menambahkan berat timbangan kebajikan. Bukan kat sana baru kita nak bersedekah, tetapi kat dunia ni kita persiapkan diri kita untuk timbangan amalan kita apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Kalau kita dah kat sana ataupun kita punya nyawa dah sampai sampai halkum, nak mati, masa dah sakarat, dah tak ada guna harta jutawan-jutawan. Dah tak ada guna harta yang kita simpan kat bank berbilion-bilion. Tak guna, tuan-tuan. Masa itulah apa yang kita infakkan masa hidup, masa tu itulah yang kita bawa. Adakah kita telah bersedia? Kita telah persiapkan diri kita ke arah tersebut? Maka renung-renungkan, tuan-tuan. Itu untuk sama-sama kita muhasabahlah sempena bulan Ramadan, termasuk sekali diri yang bercakap ini ya. Untuk sama-sama kita tengok, untuk sama-sama kita muhasabah. Yang seterusnya, yang keempat adalah antara kelebihannya memudahkan menyeberangi titian sirat. Memudahkan menyeberangi titian sirat. Maka apabila kita nak meniti titian sirat tu, dia bergantung juga kepada amalan kita, tuan-tuan. Salah satu amalan yang memudahkan untuk kita melalui titian sirat tadi adalah dengan cara kita bersedekah. Maka banyakkanlah sedekah selain daripada amalan-amalan yang lain ya. Seterusnya, dan meningkatkan darjat kita di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, meningkatkan darjat kita di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita juga tergolong di kalangan orang-orang yang dipermudahkan urusannya dan ditingkatkan darjat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton, hadirin yang ke udara pada tengah hari ini, di kesempatan ini juga di kesempatan ini juga kita mengambil peluang yang telah dilaksanakan di peringkat MAIS, iaitu kempen sedekah anak yatim. Kalau tak silap saya, mana kita MAIS juga telah pun melancarkan tabung anak yatim. Jadi tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, boleh terus melayari www.mais.gov.my untuk kita menabung sama-sama ke dalam tabung amanah anak yatim untuk kita mengambil bahagian dalam dalam infak ataupun dalam sedekah jariah yang akan dilaksanakan ini, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, sebagai bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi ada sebut juga as-sadaqah burhan. Sedekah itu adalah sebagai bukti
kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan urusan kita. Allah Subhanahu Wa Taala ringankan usaha kita, ringankan tulang kita untuk kita sama-sama berinfak, untuk sama-sama kita bersedekah, untuk sama-sama kita mengejar kebaikan. Fastabiqul khairat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima amalan dan ganjaran kita dan amalan yang kita laksanakan pada bulan Ramadan ini. Jadi sidang penonton yang dimati Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita bertemu lagi di lain siaran di minggu akan datang dengan tajuk-tajuk dan juga dengan skop perbincangan yang lebih menarik, di mana yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kekurangan kelemahan datang daripada diri saya. Saya mohon ampun dan maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.